Lain kali jangan sampai Ustaz ugut begitu ya. Tanya imam siapa dia? Oh, ada wang 10 juta dalam CIMB. Bilal 5 juta. Siap 3 juta. Oh, semalam baru derma 50 ribu. Imamnya Bilal baru derma 100 ribu. Kepada siapa yang derma tu? Kepada orang Hindu yang miskin. Tu dia. Kenapa tak derma kepada orang Islam? Nak derma macam mana semua kaya belaka? Kan gagah bunyi tu. Datang ke surah Ikhwan, Masya Allah, seorang naik Mercedes, seorang naik Porsche, seorang naik Ferrari. Tu dia. Jumpa dengan ustaz, tunduk je ustaz. Bukan tawaduk, tapi pada masa ustaz sudah naik helikopter, tunduk ke bawah, tengok kalian semua. Kan gagah tu. Qiyamal linnas. Baik, itu adalah hujah daripada Quran. Baik, sekarang mari kita lihat hujah daripada hadis Nabi untuk membuktikan secara saintifik atas apa yang kita belajar sekarang ini. Hidup berdikari memberitahu tidak ada seorang Nabi dan Rasul kecuali mereka ini independen. Contoh yang disebut di sini adalah Nabi Daud bekerja dalam sektor kimpalan besi. Bahkan semua Nabi-Nabi begitu belaka. Bermula dengan Nabi Adam AS, bekerja dalam sektor agriculture, pertanian. Masya Allah, hebat tu. Alah ustaz, pertanian cak ayam je, apa barang pertanian ni. Sekarang tu dia yang hebat-hebat buat kapal terbang. Tuan-puan, Masya Allah, jangan kata tidak hebat berkecimpung dalam sektor pertanian. Sebab apa? Sebab COVID-19 telah mendidik kita di mana asas yang paling fundamental, sumber ekonomi. Ketika mana satu dunia breakdown, pada masa itu yang orang cari apa dia? Makanan kan? Yang orang cari makanan, minuman, ayam, ikan. Sehebat-hebat kapal terbang, Airbus ke, Boeing ke, semuanya tersadai belaka. Tak ada. Nak beritahu bagaimana sektor pertanian sesuatu yang sangat-sangat ditekan. Sebab apa? Hujung jatuhnya orang kembali kepada basic. Nak makan, nak minum. Nak makan, nak minum. Nak makan, nak minum. Marilah 10 kali COVID pun tetap nak makan, nak minum. Betul kan? Orang kaya nak makan, orang miskin nak makan. Bill Gates, antara orang yang paling kaya dalam dunia. Wartawan pernah tanya beliau, jika sekiranya kamu tidak terlibat dalam dunia Microsoft, apa bisnes alternatif yang kamu akan buat? Beliau spontan menjawab, saya akan memelihara ayam, dia kata. Kan senang tu. Saya akan memelihara ayam. Terkejut wartawan. Kenapa? Dia tanya balik, cuba beritahu pada aku siapa yang tak makan ayam dalam dunia. Kan senang tu. Semua orang makan ayam dalam dunia. Maka bisnes yang bersifat evergreen. Kuliah kita tajuk apa ni? Macam kursus perusahawanan pula. Tak usah nak buka mindset kita. Bila sebut Islam ni sangat holistik, sangat komprehensif. Jangan nampak Islam ni hanya sektor yang not 20, yang not 20, yang not 20. Apa dia? Sembahyang, bersunat, kahwin dan mati. Itu saja. Jadi nak beritahunya, Masya Allah, Nabi Adam, Abul Bashar, bapa bagi segala manusia, pacak kepada kita. Ini dia. Sesiapa yang nak kuatkan ekonomi, ayo involve dalam sektor pertanian, dalam sektor penternakan. Itu sebab hikmah yang paling besar, hadirin sekalian, dalam fiqh zakah, ensiklopedia zakat yang dihasilkan oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Qaradawi, masa beliau belajar di Universiti Al-Azhar di PhD level, beliau telah pun mengarang, beliau telah membuat tesis
yang bertajuk Fiqh Zakat. Dan tesis PhD ini diiktiraf antara tesis yang terbaik di dunia yang ada di Universiti Al-Azhar. Bila Universiti Al-Azhar iktiraf yang terbaik, maknanya dia cover satu dunia. Dan tesis beliau dicetak pada hampir 20 bahasa utama di dunia. Antara lain beliau bercakap soal wisdom, soal hikmah, iaitu bagi mereka yang salah faham tentang zakat. Okey, zakat kambing banyak ni, zakat padi banyak ni. Kepada mereka yang tak faham, alahai, tak ada orang pelihara kambing dah sekarang. Semua orang bergerak prajurit kepada jentera berat tu, buat jet, buat kereta terbang. Okey, bincang bab zakat padi, alahai, semua orang makan burger belaka ni, tak makan nasi dah, semua diet belaka. Hadirin sekalian, bagaimana Yusuf Qaradawi bercakap soal hikmah, iaitu Allah nak rangsang kita. Allah nak beritahu, wahai manusia, ketika mana aku list down kepada kamu, nah ini zakat ternakan, ini zakat pertanian, mesej yang aku nak beritahu pada kamu, sila bekerja sampai ke peringkat kamu ni kaya raya dalam sektor peternakan dan pertanian, sampai ke peringkat boleh keluar zakat. Sebab apa? Kedua-dua sektor ini sangat kritikal. Apa kritikalnya? Demand and supply tak pernah seimbang. Demand and supply tak pernah seimbang. Demand yang tinggi, tapi yang nak supply yang tak pernah cukup. Ayam sebagai contoh, mana pernah jatuh harga? Bersilat semacam, soal naik harga. Bahkan begitulah juga dengan pertanian. Kerjanya naik harga. Ingkis berlaku apa jua musibah yang berlaku dalam dunia, yang dicari makanan, minuman, dan juga untuk bahan-bahan pertanian. Berlaku kemarau, berlaku perang, berlaku COVID. Kembali kepada fundamental. Jadi nak beritahunya, tolong jangan beri kepada orang kafir. Tolong jangan beri kepada orang kafir. Biar kita yang kuasai, biar kita yang monopoli, biar kita yang eksploitasi kekayaan dunia. Ni tak musangking pun beri pada orang kafir. Nak mula start lah ni. Jadi hadirin sekalian, ini yang cuba nak ditonjolkan pada hadis ini, iaitu mesti independen. Satu, jangan mengemis, jangan merempat. Kemudian Ustaz connect dengan hadis yang kedua, at-tajir. Nabi sebut business